Assalamualaikum, selamat pagi. Salam ceria pagi ini. Tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Hari ini hari Selasa, 22 Jun 2021 bersamaan 12 Zulkaidah 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita bersiaran hari ini lagi dalam Sejahtera Asia yang semestinya bersiaran secara langsung di Astro 122 dan juga My TV. Alhamdulillah. Apa khabar semua penonton yang berada di mana saja anda berada, maupun di Sarawak, di Semenanjung Malaysia dan di luar Malaysia sekalipun dapat menyaksikan kita secara langsung pada hari ini. Dan hari ini saya tidak keserangan. Selepas ni saya bersama dengan Jessica dan juga kita ada dua tetamu. Tetapi tetamu yang kedua, tetamu yang selalu bersama kita dengan mencurahkan ilmunya, tetapi tetamu kita yang pertama ini merupakan seorang yang berpengalaman dalam darah-darah ini, derma darah ini. Jadi topik yang kita nak angkat pada hari ini iaitu mitos menderma darah. Apa sebenarnya mitos menderma darah ni? Banyak di luar sana, banyak warganet di dalam media sosial memainkan sesuatu yang tidak masuk akal. Kadang-kadang cakap, tak payahlah pergi derma darah, nanti ada jangkitan ni. Yang tu kita nak ungkai, kita nak tanya dengan pakarnya hari ini. Jadi bersama kita pada pagi ini iaitu Yang Berbahagia Dr. Muhammad Izzat bin Ishak, Pegawai Perubatan di Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah Hospital Umum Sarawak. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, Cik. Sihat, Sihat. Dah breakfast dah? Sudah. Alhamdulillah dah breakfast dah. Pagi-pagi dah breakfast. Ceria. Semangat kita hari ini. Sebab apa? Sebab kita nak ungkaikan, nak pecahkan rahsia-rahsia mitos ni yang banyak mengelirukan masyarakat. Betul tak, Doktor? Betul. Dan seperti sedia maklum, darah ni amat penting dalam kehidupan kita dan ianya sebati dalam badan kita. Dan mungkin hari ini kita sebagai penderma darah yang merupakan satu tanggungjawab kita, dan tak mustahil juga untuk kita sebagai penerima darah pada suatu hari nanti. Jadi Doktor, hari ini terima kasih sekali lagi daripada Sejahtera Asia kerana sudi berambil. Kalau berambil itu bahasa Sarawak, sudi datang ke sini. 4 tahun dah berkhidmat di negeri Sarawak. Asal Selangor, ya Doktor? Yes, betul. Ya, asal Selangor. Jadi hari ini beliau bersama kita di Sejahtera Asia untuk mengungkap, menghurai ataupun mecah rahsia, kata orang Sarawak. Apa sebenarnya berkaitan dengan itu? Jadi banyak mitos mengenai penderma darah ini sebenarnya salah satunya seperti saya lah, yang berbadan besar. Jadi yang berbadan besar dia layak untuk derma darah sebab dia ni banyak darah. Betul tak tu, Doktor? Baiklah, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TVS kerana sudi berjemput saya pada program pagi inilah. Okey, so secara umumnya kita ada dua jenis pendermaan darah, iaitu pendermaan darah secara utuh, pendermaan darah utuh iaitu whole blood yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan juga pendermaan apheresis iaitu yang boleh dilakukan dengan lebih kerap. Betul. Sebanyak 2 minggu sekali. Okey, pendermaan apheresis ni dia adalah pendermaan yang menggunakan hasil komponen seperti platelet dan juga plasma, dan kedua-duanya sekali. Di mana darah merah yang digunakan yang ditarik akan dikembalikan kembali kepada pesakit lah. So secara umumnya kita hanya mengambil komponen plasma dan platelet. Okey, dan berkenaan dengan berat badan tadi berat badan yang minimum untuk pendermaan darah utuh ataupun whole blood adalah 45 kilo. 45 kilo. Tidak kira lelaki atau perempuan ataupun lebih daripada 45 kilo. Daripada 45 kilo tu, Doktor, berapa pek darah dapat dikeluarkan tu? Baiklah, secara umumnya kebiasaan apabila saya membuat saringan kesihatan terhadap penderma darah, kebiasaannya 45 kilo sehingga 50 kilo kita akan mengambil beg darah yang lebih kecil berbanding orang yang berat badan lebih daripada 50 kilo. Walau bagaimanapun, terdapat juga faktor-faktor yang lain seperti kita melihat dia punya tekanan darah, dan doktor akan membuat keputusan berdasarkan saringan kesihatan yang dilakukan kepada penderma darah tersebut. Okey, macam yang berbadan besar tadi, bila dia derma darah, betul ke ia boleh mengurangkan berat badan seseorang tu? Okey, memang terdapat ramai masyarakat yang bertanyakan kepada saya apabila mereka datang menderma, sama ada bila menderma darah ni adakah boleh untuk kurangkan berat badan. Okey, secara umumnya apabila seorang menderma darah, dia akan melalui proses untuk menghasilkan sel-sel darah yang baru di dalam badan kita. Jadi apabila proses ini berlaku, ia akan memerlukan tenaga. Sejurusnya dia akan membakar kalori-kalori dalam badan kita lah. Boleh bakar kalori? Betul, boleh. Derma darah boleh bakar kalori. Macam berjoging pula, Doktor? Macam berjoging, tetapi kita perlu ingat
penemuan darah ni kita tak boleh dianggap sebagai satu kaedah untuk mengurangkan berat badan. Kerana seperti yang saya cakap tadi, dia boleh lakukan hanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? 3 bulan sekali. So kita mesti mengamalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat untuk menjaga berat badan kita lah. Betul juga. Dan faktor pemakanan juga amat dititik beratkan ya doktor. Betul. Sebab tak boleh sebarang ke bagi darah tu. Bila kita dah makan, dia dah sebati dalam badan kita. Betul. Dia dah sebati dalam darah yang mengalir dalam badan kita. Betul. Jadi untuk yang berpenyakit pula doktor. Okey. Contoh dia ada kencing manis, darah tinggi. Macam mana dengan penerimaan ataupun layak tak golongan ini menjadi penderma darah ni? Okey, bagi memang ini satu soalan yang memang agak kerap saya terima. Ya, betul. Mereka selalu menganggap bahawa jika mereka ada penyakit kencing manis ataupun penyakit darah tinggi, mereka tidak boleh menderma darah. Ya. Itu adalah tidak benar sama sekali kerana bagi mereka yang menghidap penyakit kencing manis masih boleh menderma darah jika mereka mengambil ubat secara oral. Pil saja, oral medication. Namun begitu, jika mereka mengambil ubat untuk kencing manis itu adalah suntikan insulin, mereka tidak boleh menderma darah. Bagi mereka yang menghidap penyakit darah tinggi, mereka masih boleh menderma darah, cumanya mereka perlu mengetahui nama ubat yang mereka ambil. Kena bagi tahulah nama ubat, jenis ubat. Yang paling penting ubat yang dimakan sajalah. Yes, betul. Maksudnya kalau dia contoh insulin kan, dia tak boleh lah maksudnya. Kalau insulin tak boleh. Kalau kata dia makan ubat oral yang pil untuk kencing manis, mereka boleh untuk derma darah. Okey. Bagaimana pula untuk penyakit kronik? Penyakit kronik. Kebiasaannya apabila kita membuat saringan kesihatan terhadap penderma darah, kita akan bertanyakan sama ada mereka mempunyai sebarang masalah kesihatan. Jadi kita akan melihat kepada kriteria penderma darah kita sama ada mereka adalah sesuai atau tidak untuk menjadi penderma darah. Jika mereka mempunyai penyakit kronik seperti contoh penyakit buah pinggang, kronik buah pinggang, yang itu mereka memang tidak dibenarkanlah untuk menderma darah. Jadi pesakit-pesakit yang mungkin ingin nak derma darah, better buat pemeriksaan dululah. Betul. Seharusnya untuk membuat pemeriksaan sama ada mereka layak. Kadang-kadang golongan ni memahami ataupun mereka sendiri dah merasa berapa keperluan darah di terutama di Malaysia, di negara kita dan juga di negeri Sarawak khasnya ini. Dan benda ini memang satu menjadi kewajipan kita bersama. Betul seperti yang saya cakap tadi, tak mustahil kita derma, kita pula yang akan menerimanya nanti. Jadi apa-apa pun doktor, bila kita lihat kepada kesihatan penderma darah ini, selepas beliau menderma darah ataupun mungkin ada efek ataupun kesan kesihatan selepas mereka menderma darah yang mungkin menyebabkan mereka percayalah mitos-mitos begini. Okay. So sebenarnya bagi orang dewasa yang mereka mempunyai lebih kurang 4 ke 5 liter darah dalam badan mereka. So bila kita menderma darah ini, kita hanya ambil lebih kurang 8% saja. 8% saja, iaitu dari lingkungan 350 ml sehingga 450 ml sajalah. Okey, so dan kekerapan untuk menderma darah ni seperti yang saya cakap tadi adalah sebanyak 3 bulan sekali. So dalam tempoh 3 bulan sekali tu, badan kita boleh menghasilkan sel-sel darah yang baru. So dari sudut kesihatan, apabila badan kita menghasilkan sel-sel darah yang baru, sel-sel ini dia mempunyai lebih keupayaan untuk membawa oksigen ke seluruh badan. Jadi apabila kita mendapat lebih oksigen dalam badan kita, kita akan merasa lebih segar, kita akan merasa lebih fokus untuk kita membuat kerja seharian kita. Dan juga bukan sahaja dari segi kesihatan itu, dia juga dapat, pendermaan darah ini dapat membantu kita memelihara kita punya sistem kardiovaskular. Memang terdapat satu tinjauan lah yang dilakukan oleh Pusat Pentadbiran Veteran di Amerika, iaitu sebanyak 2,600 orang yang di mana mereka ini mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mendapat sakit jantung dan juga stroke. Di mana mereka menderma darah sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali? Ya, betul. Derma darah kita boleh elakkan daripada penyakit contoh seperti yang doktor cakap tadi, stroke dan juga sebagainya lah. Jadi bagi saya sendiri, benda ni satu kaedah untuk kita menjaga dalaman kita. Agar, bukan maksudnya darah yang kita keluarkan tak elok. Tetapi darah itu mempunyai satu kaitan ataupun hubungan rapat dengan penerima kerana mereka memerlukan. Kita sebagai penerima jalankan tanggungjawab kita. Dan selepas ini mungkin ada lagi banyak soalan yang nak saya ceritakan, nak saya tanyakan tentang mitos menderma darah bersama doktor. Kita berehat dan kembali selepas ini. Okay.
Proses pendermaan darah bermula dengan pengisian borang dan pendaftaran penderma di kaunter pendaftaran. Penderma perlu memastikan mereka sihat tubuh badan, berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, berat melebihi 45 kg, tidur melebihi 5 jam dan telah mengambil makanan sebelum menderma darah. Ujian saringan darah dilakukan untuk mengenal pasti jenis darah dan juga memastikan tahap hemoglobin dalam darah adalah normal. Penderma seterusnya akan melalui sesi kaunseling bersama pegawai perubatan atau jururawat untuk memastikan mereka memenuhi kriteria-kriteria untuk menderma darah. Pada masa yang sama, tekanan darah juga akan diambil untuk memastikan mereka layak untuk menderma. Seterusnya, penderma darah akan dibawa ke bahagian pendermaan darah supaya proses pendermaan boleh diteruskan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, secara amnya di Pusat Darah Negara terdapat 2 jenis pendermaan darah yang boleh dilakukan, iaitu pendermaan whole blood dan apheresis. Pendermaan whole blood adalah sejenis pendermaan yang sering kita lihat di kebanyakan lokasi pendermaan darah, di mana satu beg darah sepenuhnya didermakan. Proses pendermaan ini mengambil masa 8 ke 10 minit. Penderma darah whole blood boleh menderma darah setiap 3 bulan. Darah terdiri daripada 3 komponen, iaitu sel darah merah, platelet dan juga plasma. Berbeza dengan whole blood, apheresis adalah pendermaan salah satu daripada komponen darah, iaitu plasma atau platelet atau kedua-duanya sekali. Dalam proses ini, mesin apheresis akan mengumpulkan plasma dan atau platelet pada waktu yang sama. Sel darah merah akan dikembalikan semula ke badan penderma. Proses pendermaan plasma dan platelet ini mengambil masa 30 minit hingga 1 jam. Ia hanya dilakukan di Pusat Darah Negara sahaja, di mana mesin apheresis boleh digunakan. Penderma apheresis boleh menderma secara temu janji dan mengikut polisi semasa. Selepas proses pendermaan selesai, penderma digalakkan untuk makan dan minum di ruangan yang disediakan. Mereka boleh meninggalkan lokasi pendermaan selepas 10 hingga 15 minit. Penderma juga dinasihatkan untuk minum air dengan banyak selepas pendermaan. Mereka digalakkan untuk mengelakkan aktiviti-aktiviti berat 4 jam selepas menderma dan boleh meneruskan aktiviti harian mereka pada hari seterusnya. Kembali bersama saya Wan Alif untuk Sejahtera Asia pada hari ini membicarakan topik mitos menderma darah. Bersama saya seperti yang kita dah lanjutkan pada blok yang pertama tadi, iaitu Dr. Ishak, bagaimana sebenarnya kalau seorang penerima vaksin, contohlah macam saya dah terima vaksin, layak ke untuk menderma darah selepas ini? Okey. Bagi penerima darah yang baru saja menerima vaksin, mereka boleh menderma sekiranya 7 hari. 7 hari selepas mereka menerima vaksin, jika mereka tidak mengalami sebarang kesan sampingan. Jika mereka mengalami sebarang kesan sampingan ringan, contoh seperti mereka rasa macam gatal-gatal macam tu, mereka hanya boleh menderma 7 hari selepas kesan sampingan itu sembuh sepenuhnya. Kalau kata tiada kesan sampingan, 7 hari selepas tarikh mereka menerima vaksin tersebutlah. Ada kesan sampingan, tak ada kesan sampingan, memang tetap 7 hari juga lah, Doktor? Yes, 7 hari selepas tarikh menerima dan 7 hari selepas sembuh kesan sampingan. 7 hari selepas menerima dan 7 hari selepas sembuh kesan sampingan. Contoh dia demam. Kebanyakan yang didengar kita di media sosial, demam lah, bergegar lah, macam-macam. Tapi 7 hari selepas dia sihat daripada demam tersebut. Betul. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah terima vaksin, boleh lagi nak derma darah. Jangan risau. Dan jadi untuk penderma darah ini, macam darah itu, berapa lama darah itu boleh disimpan di pusat darah ini, ataupun di mana-mana saja hospital yang dihaskan untuk menyimpan darah ini, Doktor? Okey.
Memang banyak kebanyakan penerima darah ataupun masyarakat awam secara umumnya, mereka selalu membuat ada tanggapan bahawa jika mereka derma sekali, tidak perlu derma lagi untuk jangka masa yang panjang kerana mereka ingat darah tu boleh bertahan dengan lebih lama. Akan tetapi setiap darah yang didermakan, darah itu boleh disimpan dalam anggaran 35 ke 42 hari sahaja. Kerana bergantung kepada kandungan beg darah yang terdapat dalam tersebutlah. Jika mereka menerima darah, contohnya pada tahun ini awal tahun, mereka ingat saya boleh derma pada tahun seterusnya kerana darah ni boleh simpan lama. Betul. Akan tetapi anggapan itu adalah salah. Kita ada jangka masa juga untuk setiap beg yang diderma tu. Jadi sebab itulah kita selalu memberitahu kepada masyarakat awam, penerimaan darah ni diperlukan secara berterusan bagi memastikan bekalan dapat disalurkan kepada pesakit di hospital. Tadi menyentuh tentang jarak masa yang diambil tu, tetapi saya nak tanya juga doktor, banyak yang saya dengar macam berapa lama masa sebenarnya mengambil menderma darah ni. Macam seseorang nak derma darah, mungkin baru menderma darah, dia nak tanya macam mana ataupun berapa lama sebenarnya duduk di kursi baring-baring derma darah tu sebenarnya doktor? Okey, untuk proses penerimaan darah dia tidak lama. Kalau nak katakan daripada bermula sampai akhir, lebih kurang sejam saja. Iaitu dia akan melalui 4 proses. Iaitu satu proses pendaftaran, kemudian adalah proses saringan dan juga pemeriksaan kesihatan, dan ketiga adalah proses penerimaan darah, dan terakhir adalah berehat. So kalau kata kita ikut daripada mula sehingga akhir, dia akan mengambil masa lebih kurang daripada sejam saja. Kurang daripada sejam saja. Jadi kurang daripada sejam untuk kita derma darah untuk satu pek darah tu kan? Untuk satu pek darah. Satu pek darah tu. Dan darah satu pek tu boleh menyelamatkan banyak nyawa sebenarnya. Betul. Tapi di Malaysia saja memang kita banyak mereka yang permurah, mereka yang derma darah di Malaysia ini. Tetapi bila kita lihat kepada faktor utama menderma darah ni, pandangan doktor sendiri, kenapa kita perlu derma darah doktor sebenarnya? Okey. Macam saya katakan tadi, kita memang memerlukan bekalan darah yang berterusan di hospital. So anggaran lebih kurang 70 buah beg yang diperlukan setiap hari yang digunakan oleh pesakit di hospital. Jadi kalau kata kita mahu mencari alasan kenapa kita perlu menerima darah, jika kita melihat pesakit-pesakit di hospital, ahli keluarga mereka apabila melihat family member mereka memerlukan darah dan contohnya hospital tidak mencukupi bekalan darah tersebut. So mereka akan mewujudkan satu sebab kenapa mereka perlu derma darah. Betul. Jadi kita perlu mengambil iktibar daripada peristiwa pesakit-pesakit yang berada di hospital ini, dan kita perlu menganggap jika kita berada di tempat mereka, adakah kita mahu menolong mereka. Jadi bagi saya, penerimaan darah ini adalah satu tanggungjawab sosial. Betul. Di mana kita semua perlu memainkan peranan masing-masing, dan kita perlu melakukan penerimaan darah ini secara sukarela. Betul, sukarela. Bukannya paksa rela lah. Betul. Dia sukarela. Kalau kita nak derma darah, betul seperti yang doktor cakap tadi, jangan kita tunggu habis baru kita nak cari. Betul. Kita sentiasa dalam kondisi ataupun bersiap sedia sahajalah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi kalau berkelayakan, sihat tubuh badan dan boleh derma darah, boleh datang derma darah, tak jadi masalah. Macam di Sarawak sendiri, kempen dah dijalankan, kempen derma darah yang dijalankan, dan yang terbaru mungkin doktor boleh kongsikan dalam situasi pandemik ini untuk kempen derma darah yang kita lakukan. Okey, untuk kempen derma darah buat masa sekarang ni kita boleh dibenarkan untuk membuat aktiviti penerimaan darah. Jadi apabila kita membuat suatu kempen derma darah itu, kita akan sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul. Jadi di tabung darah, contoh seperti di tabung darah Hospital Umum Sarawak, kita terletak di bangunan yang jauh, sangat jauh daripada blok pesakit utama. Jadi anggapan masyarakat umum mereka tidak mahu datang ke hospital adalah kerana takut dengan COVID. Betul. Untuk datang ke hospital. Jadi itu jadi mitos yang terbaru tu. Betul. Betul. Jadi saya nak beritahu, kita punya tabung darah di Hospital Umum Sarawak terletak sangat jauh daripada bangunan blok pesakit. Pesakit tidak ada berada di kawasan berhampiran pun.
Jadi mereka boleh datang menerima darah dan apabila mereka datang, kita akan mematuhi SOP yang ditetapkan. Contohnya seperti penerima darah, mereka akan melalui suhu penyaringan sebelum mereka masuk ke tabung darah dan kita akan bertanyakan sejarah sama ada mereka pernah pergi ke tempat-tempat yang ada kluster atau mereka ada simptom-simptom seperti kontak rapat, batuk, demam sesama. Jika mereka ada, kita tidak akan benarkan mereka masuk. Dan juga kita punya staf akan sentiasa memakai face mask, kita akan sentiasa membersihkan kursi penerima darah. Setiap kali penerima darah sudah habis, kita akan bersihkan dan kemudian penerima darah lain yang boleh untuk duduk kursi tersebut lah. Ya, sentiasa mematuhi SOP lah, betul, doktor ya. Betul. Hand sanitizer perlu. Dan juga benda tu wajib. Di mana saja berada, benda tu wajib. Hand sanitizer ataupun cair kuman ini amat penting walaupun kita berada di pusat derma darah atau di rumah atau di sebagainya. Okey doktor, satu lagi mitos yang menjadi bualan hangat. Sorry lah saya nak cakap sebab dia cakap ni derma darah ni boleh tapi kita tak tahu bolehkah darah orang Muslim ni masuk ke darah bukan orang Muslim ni doktor. Itu mitos yang selalu saya terima jugalah. Okey, baiklah. Pertama sekali, hukum menerima darah adalah harus. Jadi kalau kita ikutkan berkenaan dengan persoalan sama ada penerimaan darah dari seorang yang bukan Islam, yang mungkin mereka makan makanan yang tidak halal seperti khinzir, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, iaitu mantan Mufti Wilayah Persekutuan, menyatakan bahawa hukumnya dibolehkan kerana ia adalah darah dan bukan lagi zat khinzir. Justru katanya tidak menjadi kesalahan untuk menerima darah walaupun seorang bukan Islam itu makan makanan seperti khinzir. Maksud dia dia bukanlah menjadi darah kita. Dia dah keluarlah daripada sinter-sinter tu, betul tak? Betul. Jadi derma darah ni sangat penting bila kita lihat walaupun banyak mitos-mitos yang tidak sebaik yang kita dengar doktor. Jadi saya harap dengan pengenalan daripada Dr. Izzat kita pada pagi ini dapat memberikan satu peluang baru untuk kita dapat bekalan darah yang mencukupi. Sehingga selama-lamanya lah. Betul tak? Tapi apa-apa pun terima kasih diucapkan kepada Dr. Izzat atas perkongsian pada hari ini. Walaupun kita rasa sangat cepat perkongsian tapi tak apa. Ianya boleh kata orang boleh diteruskan nanti dan mungkin Dr. Izzat ada sedikit ucapan hujung dia untuk menyeru orang ramai menerima darah ni. Baiklah. Saya kalau boleh saya nak beritahu kepada masyarakat umum untuk datang menerima darah terutamanya ketika musim pandemik COVID ini. Kerana ramai pesakit di hospital mereka memerlukan darah. Contoh seperti ibu yang tumpah bersalin, pesakit-pesakit thalassemia, pesakit-pesakit leukemia, mereka memerlukan darah secara berterusan. Jadi kita perlu memainkan peranan kita sebagai masyarakat umum untuk melakukan tanggungjawab sosial dan juga memastikan penerimaan darah ini berjalan secara berterusan. Jadi kalau untuk sesiapa yang ingin menerima darah, boleh datang ke Tabung Darah Utama Sarawak. Macam saya cakap tadi, bangunan kita terletak jauh. Tak perlu risau dengan kata dapat COVID ke jumpa pesakit ke apa. Tidak perlu risau. Mereka boleh datang. Kita buka daripada pukul 8 hingga pukul 4.30 petang setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan juga jika anda ingin mengikuti kempen-kempen derma darah ataupun update-update terkini berkenaan dengan penerimaan darah, boleh ikuti Facebook kita. Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Betul, terima kasih doktor. Betul yang doktor cakap tadi, jangan risau. Kalau tuan-tuan risau untuk datang ke hospital, apatah lagi doktor-doktor barisan hadapan kita. Mereka pun risau tetapi dengan SOP yang kita ada, kita boleh lakukan apa yang kita hendak lakukan. Okey, sebelum kita mengakhiri untuk blok pertama bersama Dr. Izzat kita, saya ada pantun buat doktor. Bersia-sia di Taman Rama-Rama, cantik bunga di sana sini doktor. Derma darah, tanggungjawab bersama, amalan terpuji, contoh insani. Dan kita selepas ini bersama dengan Cikgu Azila dan juga Jessica Chung kembali selepas ini dan saksikan VT ini dulu. Saya Zahari Safian daripada bahagian produksi Pusat Darah Negara. Bahagian produksi bertanggungjawab untuk memproses dan menyediakan darah kepada komponen darah daripada darah utuh ataupun whole blood yang dikutip daripada Pusat Darah Negara serta perkhidmatan transfusi darah dari hospital kerajaan di Negeri Selangor, Negeri Sembilan serta Pahang Barat. Kami juga bertanggungjawab untuk pemprosesan plasma bagi tujuan vaksinasi plasma. Kaedah yang digunakan untuk penyediaan komponen darah adalah secara pengemparan dengan menggunakan peralatan yang dipanggil sebagai refrigerated centrifuge.
Pengemparan pertama akan memisahkan sel darah merah dengan plasma. Semasa pengemparan tersebut, sel darah merah akan termendak ke bawah manakala plasma berada di lapisan atas. Sel darah putih serta platelet berada di antara lapisan tersebut. Seterusnya, plasma akan diekstrak ke satellite bag ataupun bag darah yang kedua dan meninggalkan sel darah merah di dalam bag asal yang selanjutnya akan ditambahkan dengan larutan nutrien. Komponen ini dikenali sebagai sel darah merah atau packed cell. Terdapat 3 komponen darah yang utama iaitu plasma, platelet dan juga sel darah merah. Setelah darah ini diproses, kesemua komponen darah tersebut akan dikuarantin di dalam tempat penyimpanan masing-masing sehingga keputusan ujian darah serta ujian saringan selesai. Sel darah merah akan disimpan pada suhu di antara 2 hingga 6 degree centigrade, platelet pada suhu 20 hingga 24 degree centigrade di dalam tempat penyimpanan yang dipanggil platelet agitator, plasma pula pada suhu negatif 25 degree centigrade. Hanya komponen darah yang memenuhi kualiti serta standard piawaian sahaja akan diberi kepada bahagian inventory dan stok vaksinasi. Ini bertujuan bagi memastikan komponen darah yang diberi kepada pesakit adalah darah yang selamat bagi tujuan transfusi serta vaksinasi. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Hai Wan Ali. Hai Jessica. Sihat ya Wan Ali? Sihat. Sampai saya dah nak balik. Itulah tiba-tiba nak lari pula. Belum lagi habis ni Wan Ali. Sebab kita masih ada lagi isu ataupun news yang kita nak kabarkan kepada semua. Jadi Wan Ali, kabarnya ada berita baik, betul tak? Untuk pelajar-pelajar kita. Ya betul. Penerima vaksin untuk pelajar-pelajar sekolah adalah cara terbaik untuk mereka kembali segera ke sekolah. Ini seperti mana yang diumumkan oleh Menteri Penyeras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin pada 18 Jun yang lalu. Dan benda ini menjadi kabar gembira buat mereka semestinya pelajar ataupun calon yang akan menduduki peperiksaan sijil Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan juga Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Dan dengan adanya vaksin Pfizer yang diluluskan untuk kanak-kanak 12 tahun ke atas yang akan dilaksanakan pada pertengahan Julai pada bulan hadapan. Jadi benda ni peluang terbaik untuk adik-adik kita, calon-calon mereka yang akan menduduki peperiksaan untuk kembali ke sekolah, bertemu dengan rakan-rakan dan juga guru-guru. Yang paling penting akan patuh SOP buat selama-lamanya. Betul tak? Betul. Kekalkan. Walaupun dah terima vaksin, mesti kena patuh juga. Betul. Jangan kita terima vaksin tetapi kita lalaikan SOP, kena denda, jawablah sendiri nanti. Tak boleh. Tapi yang tu untuk laluan buka ke sekolah. Tetapi Jess pula ada berita baik untuk laluan nak pergi melancong. Senyum Jess dari semalam dia nak pergi melancong. Aduh, punya saya tak tahu lah. tu. Macam mana ni tu, tadi Jess? dah buka peluang untuk pelajar sekolah, ni pula buka peluang untuk mereka yang menerima dos lengkap vaksin. Jadi kerajaan sedang meneliti kelonggaran dan kebebasan yang akan diberikan kepada individu yang sudah melengkapkan vaksinasi termasuk kebenaran untuk merentas negeri. Itu kata Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin. Jadi beliau berkata perkara itu sedang diperhalusi oleh Jawatan Kuasa Teknikal terdiri daripada pakar-pakar kesihatan dan sains yang ditubuhkan di bawah Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin sebelum dibentangkan kepada Majlis Keselamatan Negara untuk diumumkan dalam masa terdekat kelak. So, mereka akan kira dulu aspek klinikal. Jadi akan ambil kiralah data-data daripada negara lain dulu. Sebagai contoh, dekat Amerika Syarikat, Centers for Disease Control and Prevention telah dikeluarkan garis panduan bagi mereka yang sudah lengkap vaksinasi. Contohnya sekiranya ada beberapa orang yang dalam satu bilik, jadi mereka buat meeting ke apakah, mereka boleh dibenarkan membuka mask. Maksudnya boleh membuka sengkabung muka. Maksudnya sengkabung dalam bahasa Iban pula. Sengkabung muka, pelitup muka. Ya betul. Tak kisah, kita boleh belajar belajar bahasa Iban hari ini. Penonton kita kat luar negara pula, kat Semenanjung Malaysia pun boleh belajar. Apa tadi? Sengkabung muar sebenarnya. Tapi itu dalam bahasa Iban. Kalau dalam bahasa Melayunya pula pelitup muka. Betul. So apapun, kalaulah diberikan peluang untuk merentas negeri itu,
Saya dah kata orang ni dah tak tahu nak pergi mana kalau dapat diberi peluang untuk melancong tapi dah terima vaksin lah. Macam Jess dah terima vaksin kan? Saya dah terima vaksin 1 dos. Tapi Nalif, tadi sempat bercakap dengan kita punya makeup artist. Dia cakap kalau dibenarkan merentas negeri nak balik kampung, dia cakap nak apa? Dia nak ambil mesin jahit dia. Mesin jahit dia? Dia nak ambil mesin jahit. Itu yang penting. Mungkin dia nak buat bisnes kot. Betul-betul. Zaman PKP ni macam-macam lah. Bisnes online yang boleh dibuat kan? Betul tak? Betul, kreatif juga. Okey, seterusnya Wan Alif, kita memang tak tinggal berkenaan dengan news berkenaan dengan COVID-19. Betul. Mungkin Wan Alif boleh kongsikan statistik dekat Malaysia. Okey, perincian ringkas status terkini COVID-19 di Malaysia setakat semalam 21 Jun 2021 iaitu sebanyak 4,611 kes baru direkodkan. Dengan perkembangan ini, kumulatif kes positif di Malaysia untuk COVID-19 meningkat kepada 719,000 dan kes sembuh pula iaitu 5,439 kes. Dan bagi kes kematian, sebanyak 69 kes kematian baru dicatatkan semalam dan Selangor masih menjadi negeri tertinggi iaitu sebanyak 1,346 kes dan juga Sarawak 682 kes. Dan masih lagi dalam angka yang tinggi, bagaimana pula di negeri Sarawak pula, Jess? Okey, Sarawak melaporkan 682 kes baru positif COVID-19 pada Isnin. 416 daripada jumlah kes itu telah dikesan di 5 buah daerah iaitu di daerah Kapit, Kuching, Sibu, Bintulu dan Telangusan. Keseluruhan kes telah meningkat kepada 60,482. Duka cita dimaklumkan juga 2 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah kematian di Sarawak adalah sebanyak 382. Dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan 3 kluster baru iaitu kluster Quadriplex 86, Miri, kluster Kevok, Telangusan dan kluster Jalan Baru Tatau, Bintulu. Terdapat 392 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge, menjadikan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 49,563 orang di Sarawak sendiri. Jadi kita masih nak wawarkan amalkan 3W, wash, wear and worn, elakkan 3C, crowded spaces, confined spaces dan close conversation. Jadi, Alif, selepas ini kita akan ada slot pendidikan bersama Cikgu Azila. Slot pendidikan khas bersama Cikgu Azila. Pendidikan khas pula. Slot pendidikan. Ada khas pula pendidikan juga. khas. Untuk matematik. Khas untuk matematik. Korang yang lupa. Jadi adik-adik dekat luar sana memang dah bersedia dah. Saya rasa ni depan TV siap-siap ada komen lagi. Nanti kita bacakan komen adik-adik. So kepada anda semua jangan ke mana-mana, stay tune dan hanya dalam Sejahtera Asia. Bagaimana pula pengambilan vitamin C untuk kecantikan kulit? Adakah ia selamat untuk buah pinggang? Vitamin C ni sebenarnya kalau tengok kita punya statistik ataupun publication ataupun manual yang dikeluarkan oleh jawatan dietitian kita hanya perlu 70 hingga 100 mg vitamin C sehari. Saya tak faham kenapa ramai nak ambil lebih dari itulah. Ataupun dari segi jenis tablet lah. Nak tambah lagi 70, 40, 100 mg sehari. Saya tak nampak kenapa perlu di situ. Bagi kami, para doktor dan dietitian, kalau adalah lebih elok kalau diambil dari segi bahan-bahan semula jadi atau natural. Jambu batu tu banyak vitamin C. Omega 3 tu ikan laut tu banyak omega 3. Okey, kita dah berada di slot pendidikan. Mesti adik-adik tak sabar kan? Jadi Jess nak bacakan komen adik-adik ni lah cikgu ya. Okey, hai Cikgu Azila Haziq to. Kenal ke cikgu?
Kenal ke tak? Hajah Dayang Selamar. Assalamualaikum, selamat pagi. Dia cakap, cikgu. Hai, Oi, Mak. banyaknya anak-anak murid ni. Assalamualaikum, cikgu. Nama saya Hadi Dayan. Oh, Hadi Dayan. Excited dah adik-adik ni. Jadi adik-adik, kalau ada apa-apa komen ataupun ada apa-apa persoalan, boleh je tanya dekat Facebook Sejahtera Asia. Nanti Cikgu Azila akan jawabkan. Jadi Cikgu Azila, kita teruskan dengan slot pendidikan Cikgu Azila. Okey, sebab Hadi, adik-adik pun dah excited ni. Ya. Dah excited Minggu lepas kita belajar nombor-nombor. So minggu ini kita kan dah terror dah nombor-nombor. Minggu ini saya dah bawakan penyelesaian masalah. Masalah ni kalau orang tak tahu dia akan rasa ni sangat susah mungkin soalannya. Tetapi kalau kita insya-Allah lah kita buat dengan cara kita slow-slow, tengok dia punya gambar rajah macam biasa. InsyaAllah boleh. Tapi sebelum tu saya nak dapatkan nama pelajar dahulu untuk letak kat sini. Okey, kita nak guna nama siapa? Dia ada siapa-siapa kita komen tak? panggil nama dekat sini. Nama dekat sini tadi Haziq lah. Haziq, okey. Ah. Haziq lah, kita letak nama Haziq. Okey. Haziq menggunakan Q kan? Betul lah Q. Betul, Haziq betul. menggunakan 1/3 daripada wangnya. Okey, dia ada duit. Ya. So duit tetap 1/3 digunakan. Tapi kita tak tahu 1/3 itu banyak mana. Ya, berapa? Okey, baki wangnya kini sama dengan 2/5 wang. Siapa pula? Siapa nama dia tadi? Isma. Oh, Isma. Okey, kita letak nama Isma. Okey, jadi dua orang pelajar ni lah. Ya. Jika baki wang, okey, kita ambil semula nama Haziq. Okey. Dan semua wang, okey, ingat jika baki wang Haziq, Haziq ni ada baki wangnya sebab dia dah belanja 1/3. Okey, dan semua wang Isma adalah 280. Berapa wang? Kita cari wang Isma lah berapa. Okey, Isma yang ada dekat Facebook sekarang ini jangan beritahu dulu jangan bocorkan rahsia dulu berapa wang dia. Kita nak belajar ni macam mana nak mencari. Jadi, Haziq telah menggunakan 1/3 daripada wangnya. Jadi saya akan buat gambar rajah macam ni lah. Okey, saya akan buat gambar rajah macam ni menunjukkan 1/3 dah digunakan. Oh tak. Tu kacak lagi. Ini Haziq. Okay. Haziq guna berapa? Haziq guna 1/3. Jadi kita lorekkan 1/3. Okey. Maka untuk Haziq ini dia punya baki tau. Ini dia punya baki, ini dia punya baki. Okey, ada dua kotak dia punya baki. Jadi kita tahu di sini kalau dua kotak maksudnya 2/3 lah. Bakinya 2/3. Jadi member seorang ni tadi Isma. Okey. Baki wangnya, wang Haziq lah, kini sama dengan 2/5 wang Isma. Kalau wang Isma, baki ini bersamaan dengan 2/5 daripada wang Isma. Jadi saya suggest lah adik-adik untuk lukis pula yang untuk per 5 wang Isma. Kita buat 5 lah. Macam ni. Kacak gila lukisan tu. Saya ni memang genius lukisan. Ya ke? Betul. Kalau lukis orang biasa kotak-kotak boleh lah cikgu. Untuk matematik. Okay. So kita buat make sure dia sama lurus. Ya. Okay, sama 5 lurus. kotak 5 kotak. So ni. Yang ini member lah Isma. Okey. Jadi dia punya baki tadi berapa? 2 kotak kan? Ya, betul. Sama dengan 2/5 daripada Isma. So maksudnya duit mereka ni kalau sini sama nilai. Sama nilai. Kalau sama nilai maksudnya setiap kotak ini mengandungi jumlah yang sama. Okey, apa pembayang yang diberikan? Pembayang yang diberikan baki wang Haziq iaitu 2 kotak ini. Ya. Dan semua wang Isma. Wang Isma kalau semua ada 5. Okey, dah lain dah ni. Okey. Adalah 280. Kan saya ada cakap tadi setiap kotak ini mengandungi nilai yang sama. Maksudnya 280 ini to be divided untuk dibahagikan dengan 7 kotak ini. Kan 7 semua kotak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takut salah kan kena kecam. Okey. RM 280 kita bahagilah dengan 7. Okey, kalau adik-adik masih tak begitu mahir dengan pembahagian, dia boleh gunakan bentuk lazim lah. So sekarang ini dekat sini saya tak tunjukkan bentuk lazim. Kita berikan jawapan terus. Okey, 280 bahagi dengan 7 kita akan dapat RM
Okey, RM40. Jadi boleh tahu kan? Satu kotak. RM40 ini, yes, betul. Terror student saya seorang ni. Terror. Adik-adik kita lagi RM40 terror. ini adalah untuk setiap kotak. So, ini RM40. Ini RM40. Ini pula RM40. Ini pun RM40. Ini pun RM40. Sabar, tengah sabar tulis setiap satu. Okey. Soalannya apa? Soalannya Dia nak duit berapa Isma. wang Isma? Okey, Isma ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, yang di rumah tu tahu tak kita nak buat apa selepas ni? Daraf. Nak darab apa ni? Yang di rumah tahu tak? Boleh komen tak? Dia orang tahu tak ni? Kita buat apa ni? Tahu ke? Tahu tak? Ada jawapan tak? Sekarang ni belum ada lagi. Mungkin Belum mereka ada tengah lagi. kira-kira ni, cikgu. Tengah mengira kot. Ada tengah keluarkan jari kot. Tengah keluarkan sempua. Zaman dulu-dulu kan ada sempua kan. Betul. Darab, Ni betul. Ada darab, student jawab. Darab. Ayah Rugayah jawab darab. Darab 5. Isma Hazmi jawab darab 5. Ayah pula jawab tadi 40 darab 5. Fui, laju dia. terror lah. Hebat. Baru belajar sikit dah terus tangkap terus ni. Betul Hebat tak ni. cikgu tu? 40 Betul, darab 5. betul. Oh, Ya, tahniah betul. Ayah, tahniah Isma. Yang tadi yang jawab ni antaranya Isma Hazmi sendiri. That's why dia tahu. Itulah. Duit dia sendiri. Dia tahulah. So, 40 darab dengan 5 RM 200. Oh, banyak duit Isma. budak ni. Okey. Sebab cikgu, kita nak tahu apa lagi yang cikgu nak kongsikan dan student pun macam tak sabar lagi dah. Tak Banyak sabar lagi lagi, komen-komen kita akan bacakan lepas ni. Jadi jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan Cikgu Azila nanti. Dan hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi di Slot Pendidikan bersama saya dan juga Cikgu Azila. Jadi Jess nak bacakan komen lah Cikgu. Dia cakap, Assalamualaikum Cikgu Azila. Azra dari SK Subang Bestari Shah Alam. Ui, jauhnya. Jauhnya student Cikgu seorang ni. Ya. Semangat dia tu Cikgu. Bukan main lagi ya. Okey, tadi Cikgu Haziq dah jawab. Isma dah jawab. Lepas tu Haziq pun ada jawab. Jadi kita nak teruskan lagi Cikgu. Sebab kita excited nak tengok student Cikgu ni. Semangat Okey, Cikgu. ramai ya. Adik-adik ni selain daripada kita bersama dekat sini, apa kata kita di tengah belajar kan? Ya. Apa kata saya suggest lah kepada mereka untuk share kita punya live ini supaya ramai yang boleh nampak Ya. kita. Sebab kita ni bukan sembang-sembang je kan? Betul. Kita ada something yang Exercise kita ni, bagi exercise minda. yang kita berikan kepada student. Dan saya nampak tadi pun ada nama Stella. Siapa Betul. lagi? Stella. Siapa lagi adik-adik? Hafiz Afif Daniel. Ramai lagi yang ada bersama kita pagi ini. InsyaAllah pagi ini kita mulakan dengan something yang very good. Jom kita kongsikan. Okey, satu lagi. Nak nama lagi ni? Siapa nama lagi nak lagi. letak nama? Kita Nak letak bagi- nama siapa ni? Kita ada tak bagi kat situ? bagi nama Azra lah. Azra. Oh, Azra. Yang jauh daripada Subang, Bestari Shah Alam. Okey, Azra. Azra nanti kalau dah habis PKP, habis COVID apa boleh semua pergi datanglah ke Sarawak, Kuching. cikgu. Okey. Azra ada RM450 baki, bukan semua baki sahaja. So duitnya dah baki 450 selepas membelanjakan 4/9 wangnya. So sini saya nak cikgu tu tinggal pula tu. membelanjakan membelanjakan 4/9 daripada wangnya. So kita nak tahu sini berapa jumlah wang asal. So maksudnya sebelum dia belanjakan 4/9 itu. Wang asal saya letak asal je lah. Okey. Okey. Kalau begini, 450 baki wang selepas membelanjakan 4/9. Biasanya student akan ditanya soalan 450 adalah jumlah. Selalu soalan dalam buku Betul, teks, macam dalam tadi buku. Tetapi yang ini kita berikan baki sahaja. So, di sini saya suggest lagi sekali kepada student untuk buat dalam bentuk gambar rajah supaya kita dapat visualize, kita dapat nampak. Kalau kita kira sangat, kadang-kadang pening sikit. Apa kata kita lukiskan 4/9, 4/9. Jadi kita lukis
9 kotak. 9 Rasa menyesal kotak. pula saya beri soalan sampai 9. Nak Kena buat lukis 9 kotak, 9 cikgu. kotak ni. Aduh, okey. Kita cuba. Bro try Bro try 1, 2, 3, 4. Makin mengecil pula ni. Tak apa Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tak cukup. Kena tambah lagi. Tambah lagi sikit. 6, 7, 8. Oh, terlebih ni. Ni besar pula kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Jadi dekat sini dia sudah membelanjakan 4/9, 4/9. Kita lorekkan yang dah dibelanja. Okey. 4. Sila fahamkan Ya. 4 kotak yang kita lorekkan. 4 kotak ini adalah yang sudah dia belanja. Okey. So dari sini pelajar boleh tahu berapa baki. Berapa Ini baki? dah dibelanjakan. Baki daripada 9 kotak ini adalah 5 kotak. Okey, Cikgu. ataupun Ni Afif Daniel belum apa-apa. Dia dah nak tanya cikgu dah. 450 darab 4/9. Wish, dia cakap macam tu. relax lah cikgu. dulu. Sabar, bawa bersabar. Sabar itu separuh Semangat daripada iman. adik Afif ni. Okey. Ingat 450 ini baki. Ya. So, baki dia ada 5 kotak. Ataupun dalam bahasa yang lebih matematiknya lah, 5/9 dia punya baki. So, ini baki. Ini baki. Ya, ini semua baki ni. Ini baki. Baki, Ini baki. Ini baki. Balance dia lah. Okey, ada 5 kotak. Baki ini yang 450. Macam mana nak cari setiap kotak? Setiap kotak ini dalam prinsip pecahan ni setiap kotak sama. Jadi kerja kita sekarang adalah mana lagi saya nak tulis Okey, jap. 450 RM. 450 which is belong to 5 boxes. Kita akan bahagikan jap. Yang dekat rumah ni mengikuti tak? Boleh tahu tak nak bahagi apa ni? Adik-adik kalau nak tahu boleh komen. Dan juga Amanda and Sebastian dia cakap saya nak jawab boleh tak cikgu? Cakap boleh je dek. Kalau nak jawab boleh. Jawab Sebastian. je. Amanda. Okey, 450. Buktikan you follow kita punya ni buktikan you faham Ada adik-adik ni jawab cikgu. Isma. Bahagi dengan Dia Isma jawab apa? Dia jawab bahagi 9. Bahagi 9 belum Isma. Ini kan 5 kotak. 5 kotak ni baki. 450. Ada kod yang boleh jawab? Ada kod. Adik-adik boleh jawab? Mana ni? Mana jawapan ni? Mana jawapan? Kena denda ni. 450. Kita kena bahagi dengan 450 ini baki kita kotak bahagi 5. dengan lima Haziq kotak. jawab. Haziq jawab. Oh, nak bagi hadiah Dia lah guna dekat Facebook Haziq mak ni. dia ke ni? Ayah, Rugayah? Itu handphone mak dia. Oh, semangat adik ni. Ya, betul. Okey, jadi Bagus. 450 bahagi dengan 5, kita akan dapat berapa? 450 bahagi dengan 5, kita akan dapat RM90. Okey. Jadi di sini kita boleh tahu bahawa setiap kotak ini RM90. 90 sampai habis setiap kotak 90. Soalannya apa? Berapa jumlah wang asal? Asal dia ada 9 kotak. Ya. Jadi Asal ada 9 kotak. RM90. 90 darab Darab dengan berapa? ada tak darab yang berapa tahu? ni adik-adik? Ada tak yang tahu? Ni dah cikgu Okey. nak tanya ni, cikgu. Semua kotak ini adalah 9 90 kotak. ringgit. Jadi RM90 kita darab dengan semua kotak yang ada 9. And then 9 darab 9 kan 81. So belakang letak kosong lah. Oh, semangat Haziq ni. Dia yang jawab. 9 Haziq jawab. dia cakap. Wah. Afif Daniel 810. Hui, Terror terrornya. dia. Hebatlah adik-adik kita ni. Saya pula yang macam wow. Saya nampak dekat TVS punya ni story hari tu ada bagi apa ni gambar adik-adik kita sedang menonton sambil dia Sejahtera menonton Asia. Sejahtera Asia sambil dia tulis. Dia catat.
Mungkin boleh hashtag. Macam mana nak hashtag kita? Hashtag dekat Sejahtera Asia, dekat Facebook ke Instagram, hashtag TVSTV juga. Jangan boleh hantar gambar-gambar dia. Hantarlah gambar kami dalam TV tu. Boleh lah awak tahu masuk dalam TV. So cikgu dah tahu kan student cikgu ni dah datang, dah hadir kelas cikgu. Apa cikgu dah cakap ni dengan mereka? yang bersama kita ni, ada saya tengok adalah student saya. Dan ada juga yang saya tak kenal tau. Dan ada juga yang student tapi saya tak pernah jumpa pun. Yang ada bersama kita pagi inilah, saya dengar nama-nama tadi adalah nama yang biasa saya nampak juga dalam kelas. Mungkin sebab the power of share tu tadi. Yes, the power of sharing. Jadi yang ada bersama kita ni share banyak-banyak. Ya, betul. Sebab kita ada setiap hari apa cikgu punya slot? Minggu ni insyaAllah saya ada slot lagi hari Khamis dan hari Jumaat. Hari Khamis dan hari Jumaat, cikgu. Masa yang sama. Okey, dan cikgu ni mungkin ni daripada Ibu Rozita Ismail. Assalamualaikum Cikgu Azila. Salam dari Alia Syafiah di Kajang Selangor. Sejak kenal kelas online Cikgu Azila, Alia semakin meminat dengan mata pelajaran matematik. Dia tak pernah miss kelas cikgu. Seronok tengok dia kusyuk depan laptop belajar bagus. Bagus ya Alia. Nanti ada apa-apa boleh tanya Cikgu Azila. Boleh ajak kawan-kawan juga. Betul tak cikgu? Ya, betul. Baiklah adik-adik, sebab kita dah kehabisan masa untuk slot pendidikan, tapi jangan risau sebab kita akan kembali pada hari Khamis, hari Jumaat juga. So, kena stay tune dan share kepada ramai-ramai kawan, kongsi ilmu tu, jangan kedekut ilmu. Ya, betul. Jadi setakat ini sahajalah Sejahtera Asia pada hari ini. Jadi cikgu, kita sama-sama sebut daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa hari lain. Bye-bye.